bersama dengan tetamu kita mengenai dengan meruqyah anak bulan Ramadan bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan dengan 2022 Masihi, dan telah pun sedia di dalam talian bersama dengan tetamu kita Yang Mulia Tuan Haji Abdul Muhaimin bin Haji Damit, Pegawai Ugama Mahkamah Rayuan Syariah, dan juga tetamu kita Yang Mulia Haji Khairul Abidin bin Haji Sulaiman, Juruukur Jabatan Ukur. Apa kata kita terus saja sapa mereka berdua? Ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Tuan? Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Tuan, jadi hari ini kami ucapkan terima kasih daripada Rampai Pagi kerana berkesudian untuk ditemu ramah di wawancara virtual kita yang kedua di edisi Rampai Pagi hari ini. Kita ni akan berbincang ni Tuan mengenai dengan meruqyah anak bulan Ramadan, meruqyah hilal Ramadan bagi tahun 1443 Hijrah. Mungkin tanpa membuang masa lagi Tuan, kita terus saja ke soalan pertama kali Tuan. Mungkin boleh diajukan kepada Haji Abdul Muhaimin Haji Damit. Mengenai dengan meruqyah anak bulan Ramadan bagi tahun ini Tuan, mungkin boleh dikongsikan mengenai dengan lokasi-lokasi yang telah ditetapkan bagi pencerapan anak bulan Ramadan. Silakan Tuan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pihak Mahkamah Syariah seperti mana lazimnya sudah membuat beberapa tindakan awal bagi persediaan untuk melakukan aktiviti pencerapan anak bulan Ramadan pada petang nanti dengan kerjasama daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. InsyaAllah lokasi-lokasi pencerapan bagi bulan Ramadan pada petang nanti adalah seperti berikut, iaitu Bukit Aguk, Jurudong, Tanjung Batu, Kampung Sabun bagi daerah Bunai dan Muara, Bukit Ambuk, daerah Tutung, dan Bukit Lumut, daerah Belait. Jadi itulah lokasi-lokasi yang telah pun ditetapkan bagi pencerapan anak bulan Ramadan. Dan seterusnya, siapakah pegawai-pegawai yang dilantik? Adapun pegawai-pegawai yang dilantik dan terlibat bagi sama-sama melakukan pencerapan adalah Hakim-Hakim Syar'i selaku Ketua Rombongan dengan dibantu oleh pegawai-pegawai daripada Mahkamah Syariah, pegawai-pegawai daripada Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan, dan ada beberapa jabatan dan ada beberapa jemputan daripada jabatan kerajaan dan pihak swasta dengan jumlah keramaian yang dihadkan. Ya, Puan. Jadi soalan seterusnya mungkin boleh kita tanyakan kepada Tuan Haji Khairul Abidin Haji Sulaiman, seorang juruukur daripada Jabatan Ukur. Tuan kan bertanya Tuan, apakah peranan sebenarnya dimainkan oleh Jabatan Ukur dalam menentukan hilal Ramadan 1443 Hijrah Tuan? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak RTBH mengundang kami lagi untuk wawancara ruqyah pada Ramadan, hilal Ramadan tahun ini. Okey, peranan Jabatan Ukur dalam menentukan hilal Ramadan pada tahun ini ialah seperti lazimnya lah, Jabatan Ukur berperanan sebagai konsultan teknikal. So kira membantu, kira adalah jabatan pembantu teknikal kepada hakim-hakim, di mana pihak jabatan menyediakan data-data hilal yang akan dipilih hari dan waktu yang untuk dicerapkan, spesifik kepada bulan-bulan ibadat, bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Bukan bulan 3 bulan ibadat saja yang kami lakukan cerapan. Bulan-bulan lain pun kami pun membuat cerapan juga. Jadi itulah antara peranan Jabatan Ukur dalam menentukan hilal Ramadan dan juga bulan-bulan lain, bulan-bulan Takwim Hijrah. Jadi ingin kita ni ketahui kita ni muskil mengenai dengan peralatan-peralatan yang digunakan oleh Jabatan Ukur untuk menentukan hilal Ramadan ini. Okey, peralatan-peralatan yang akan digunakan di tempat-tempat lokasi yang rasmi, seperti teleskop dan
total station. So di semua lokasi disediakan dengan beberapa peralatan teleskop lah untuk kita ni bagi pegawai yang bertugas untuk meroyah pada petang ini nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Tuan, soalan seterusnya boleh diajukan kepada Tuan Haji Khairul. Mungkin boleh dikongsikan mengenai dengan bagaimana kedudukan hilal Ramadan pada petang ini Tuan, dan peluang untuk menyaksikannya nanti Tuan. Okey, alhamdulillah, sebelum itu pada awal Ramadan ini Jabatan Hukum telah menyediakan data-data hilal hilal yang mana bermula dengan awal Ramadan ini kita ni akan menggunakan dengan kriteria income ru'yah yang baru yang mana kriteria income ru'yah ini ialah kenampakan kriteria yang kenampakan hilal bulan, yang mana pada bermula awal Ramadan ini negara Brunei Darussalam serta negara-negara anggota MABIM yang lain, Malaysia, Indonesia dan Singapura akan menggunakan kriteria kenampakan hilal, yang mana tinggi hilal lebih daripada 2 darjah, lebih daripada 3 darjah, manakala jarak lengkung bulan dengan matahari lebih daripada 6.4 darjah, iaitu 6 degree 24 minit. So boleh share infografik kami. Jadi itulah infografik data ruqyah hilal Ramadan 1443 Hijrah yang telah pun dipaparkan di skrin, dan itulah antara kedudukan antara informasi mengenai dengan kedudukan hilal Ramadan pada petang ini dan peluang untuk menyaksikannya. Boleh. Ya, ingin kita tanyakan kepada silakan. Boleh saya expand mengenai silakan Tuan. infografik data ruqyah tu. Okey, pada hari ini waktu ijtima' iaitu bermulanya umur hilal adalah, so pada awal Ramadan ini bermula balik kita ni tidak akan menggunakan umur, so kita ni menggunakan tinggi hilal saja dan jarak lengkung untuk kiraan kriteria income ru'yah baru, yang mana waktu ijtima' bermula pada pukul 2.25 petang dan setelah matahari terbenam, tinggi hilal 1 darjah 32 minit 53 saat dan jarak lengkung bulan ke matahari ialah 3 darjah 12 minit 36 saat. So bila dilihat dengan kriteria yang baru ni, nampaknya kriteria yang digunakan tidak memenuhi syaratnya. Akan tetapi kita ni di negara Brunei Darussalam seperti bulan-bulan ibadat ini ialah penetapan awal hijrah ialah ru'yah semata-mata. So matahari terbenam pukul 6.29 minit petang dan hilal terbenam 6.36 minit petang. Dan jangka masa hilal di atas ufuk, hilal berada di atas ufuk itu selama 7 minit sahaja. So azimut matahari, yakni bearing matahari 274 degree 43 minit, dan azimut bearing hilal 272 degree 13 minit 37 saat. So matahari akan berada sebelah kanan, hilal akan berada sebelah kiri, dan cahaya daripada ini dalam bahasa earth-shine-nya cuma 0.1%, dan jarak hilal ke bumi ini 386,722 km. So ini adalah data-data daripada di data lokasi carapan di Tanjung Batu, Kampung Sabun, dan di bawah itu adalah keterangan data-data di setiap lokasi di Bukit Argo, Bukit Ambok dan Bukit Lumut. Jadi itulah antara keterangan terperinci bagaimana caranya untuk menyaksikan nanti mengikut lokasi-lokasi yang telah pun ditetapkan. Jadi bagi kepada Tuan Haji Abdul Muhaimin pula ingin ditanyakan, apakah kaedah yang diguna pakai oleh negara Brunei Darussalam bagi pencabitan anak bulan? Alhamdulillah, sejak tahun 2004 dasar pendirian negara Brunei Darussalam dalam menentukan dan menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah
adalah berpandukan kepada kaedah ruqyah semata-mata dan bukan berdasarkan perkiraan hisab falak syar'i. Bermakna di sini kita ni di negara Brunei Darussalam menetapkan bahawa jika anak bulan tidak berhasil kelihatan, maka bulan yang sedang berjalan iaitu bulan Syaban wajib disempurnakan 30 hari. Dalam usaha tani, dalam apa tu tuan, dalam mensabitkan sama ada dapat dilihat ataupun tidak. Jadi ingin bertanya kepada Tuan Haji Muhaimin, dari segi jumlah saksi, berapakah saksi yang diterima untuk mensabitkan keputusan hilal tersebut, Tuan? Ya, Alhamdulillah. Adapun jumlah saksi yang diterima dalam pensabitan penentuan anak bulan Ramadan adalah memadai seorang saksi sahaja selama mana tidak bertentangan dengan hukum syarak dan ilmu hisab falak syar'i. Adapun jika bertentangan, maka kesaksiannya adalah tertolak. Saksi tersebut juga hendaklah bersumpah di hadapan hakim yang bertugas di tempat tersebut dengan menyatakan bahawa dia telah melihat anak bulan tersebut serta memberi keterangan mengenai dengan bentuk, kedudukan dan waktu anak bulan yang dilihat, sebab ditakuti melihat objek yang lain yang bentuknya seperti anak bulan. Jadi kita telah pun mengetahui sedikit mengenai dengan kaedah-kaedah yang diguna pakai di negara Brunei Darussalam dan juga saksi yang diterima untuk mensabitkan keputusan. Seterusnya kepada Tuan Haji Khairul Abidin juga ingin ditanyakan mengenai dengan SOP. Jadi apakah SOP yang disediakan oleh pihak kementerian untuk mereka yang datang bagi menyaksikan di lokasi-lokasi pencerapan tersebut? Terima kasih. Mengenai dengan SOP yang Jabatan Doktor menyediakan semasa lokasi, untuk makluman juga lokasi utama di Tanjung Batu akan dihadiri oleh Menteri Pembangunan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Engineer Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Dan untuk panduan ketika hadir di tempat cerapan, khususnya juga di tempat-tempat lain, hendaklah yang petugas-petugas itu yang menggunakan aplikasi Buhel setelah mendapatkan kelulusan kod hijau atau kuning, dan ART yang telah diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan menjalani ujian ART di ART checkpoint. So every station, every lokasi ada ART station. So sebelum diorang masuk ke lokasi itu, diorang akan membuat ART. Dan digalakkan petugas-petugas yang berudu dari rumah dan memakai face mask atau cukup muka, dan dikendaki membawa dan menggunakan tikar sembahyang sendirian yang berukuran besar untuk tadi solat selepas membuat cerapan, solat sembahyang maghrib, dan mengimbas kod QR dan membuat pemeriksaan suhu badan. So sebelum ke lokasi itu, pihak jabatan ada menyediakan pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan suhu badan, mensanitasi tangan dengan menggunakan hand sanitizer, dan penurunan penjarakan sosial. So jangan luar terlampau hampir petugas-tugas. Dan dilarang juga hadir jika mengalami tanda-tanda jangkitan. Kalau petugas-petugas atau wakil-wakil yang dia tu damam ke apakah batuk tidak digalakkan untuk hadir. Dan elakkan bersalaman, mematuhi arahan petugas, okay. Dan beri ruang kepada pegawai yang ditugaskan untuk cerapan, supaya jangan dikerumuni di tempat especially yang tempat instrumen kepala tempatan itu, dan berhati-hati dalam menyebarkan maklumat, itu yang penting lah, sebab kadang-kadang orang ada viral yang membuat terujannya orang. Nampak sudah nampak. Kalau boleh tadi menunggulah kesahihan daripada Ketua Hakim Syar'i Negara Darussalam. Betul. Rasanya satu perkongsian yang penting juga tadi Tuan yang Tuan sampaikan
mengenai dengan mesej tular. Memang sering rasanya setiap tahun tadi akan menerima bukan hanya untuk meruqyah anak bulan Ramadan tetapi juga untuk meruqyah bulan Syawal nanti ada saja mesej yang telah dihantarkan lebih awal daripada waktu waktu pemberitahuan di stesen radio dan stesen TV. Jadi yang paling penting ialah memastikan yang informasi yang diterima itu adalah betul, dan cara yang paling terbaik untuk tanya tahu ia betul ialah melalui platform TV dan radio yang akan disiarkan untuk hari ini pada sebelah malam nanti Tuan. Betul sekali. Jadi seperti apa yang Tuan katakan, kalau sekiranya diterima ni Tuan, jangan dulu disebarkan tu Tuan. Baiklah, alhamdulillah satu perkongsian penambahan ilmu kita ni dengan penonton Rampai Pagi hari ini mengenai dengan proses meruqyah anak bulan Ramadan. Kita lihat telah pun berbincang, telah pun berkongsi maklumat dengan kedua-dua tetamu kita hari ini, Haji Abdul Muhaimin Haji Damit merupakan seorang pegawai agama Mahkamah Rayuan Syariah, dan juga Tuan Haji Khairul Abidin Haji Sulaiman, seorang juruukur Jabatan Ukur tadi bercerita mengenai dengan meruqyah anak bulan Ramadan 1443 Hijrah. Jadi kami seluruh keluarga Rampai Pagi itu mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi diwawancara untuk Rampai Pagi. Assalamualaikum dan selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat menyambut bulan Ramadan untuk keduanya. Waalaikumsalam.